pemeriksaan kimpalan iaitu dokumentasi aktiviti pemeriksaan kimpalan. Jadi, tajuk ini akan menerangkan tentang kecekapan dalam dokumentasi aktiviti pemeriksaan kimpalan. Mari kita lihat apakah yang dilakukan oleh dokumentasi aktiviti pemeriksaan. Tugas dokumentasi aktiviti pemeriksaan kimpalan ini adalah bertanggungjawab untuk mengkategorikan, mengklasifikasikan dan mendokumentasikan laporan pengelasan secara sistematik. Seterusnya adalah objektif bagi kerjaya sebagai dokumentasi aktiviti pemeriksaan kimpalan. Orang yang berkebolehan dalam dokumentasi aktiviti pemeriksaan kimpalan ini yang pertama dapat mengenal pasti keperluan dokumentasi aktiviti pemeriksaan kimpalan. Yang kedua dapat merancang aktiviti dokumentasi pemeriksaan kimpalan. Yang ketiga dapat menyiapkan laporan pemeriksaan kimpalan. Yang keempat dapat menyimak laporan pemeriksaan ujian disruptif iaitu DT dan juga non-disruptif iaitu NDT. Yang terakhir dapat menyusun dan mengemas skili data tukang las. Orang yang berkebolehan dalam melaksanakan dokumentasi kegiatan pemeriksaan kimpalan dapat menyusun laporan pengelasan dokumentasi sesuai dengan manual kualiti dan juga keperluan kontrak. Assalamualaikum, saya Nur Asma binti Rozali. Saya akan menerangkan job partikular bagi pemeriksa dokumen prakimpalan. Tugas utama di dalam pemeriksa dokumen prakimpalan ini, ia bertanggungjawab untuk mengenal pasti, mengatur dan menyusun serta membuat pengesahan dokumen pengelasan kimpalan. Apa yang pemeriksa pengesahan dokumen prakimpalan lakukan? Yang pertama, mengenal pasti keperluan pengesahan dokumen pemeriksaan prakimpalan. Yang kedua, mengatur aktiviti pengesahan dokumen pemeriksaan prakimpalan. Yang ketiga, memastikan pengesahan dokumen pemeriksaan prakimpalan. Yang keempat, memastikan penyusunan dokumentasi pemeriksaan prakimpalan. Objektif utama bagi tugas pemeriksaan pengesahan dokumen prakimpalan. Yang pertama, mengenal pasti keperluan pengesahan dokumen prakimpalan, menyusun atur aktiviti pengesahan dokumen pemeriksaan prakimpalan. Yang ketiga, menjalankan pengesahan dokumen pemeriksaan prakimpalan. Yang keempat, menyusun dokumentasi pemeriksaan prakimpalan. Hasil kecekapan daripada tugas pemeriksaan pengesahan dokumen prakimpalan ini, ia dapat melakukan penyimakan dan pengesahan dokumen pemeriksaan prakimpalan yang bersesuaian dengan spesifik projek. Pemeriksaan bahan pakai buang serta alat dan peralatan. Umumnya, material controller akan dipertanggungjawabkan untuk memastikan setiap bahan yang diterima daripada pembekal mengikut kod dan spesifikasi yang telah ditetapkan oleh ASME. Material controller akan menyimpan bahan yang diterima di tempat yang selamat. Bahan tidak boleh disimpan di dalam stor sebelum pemeriksaan dilakukan. Pemeriksaan akan dibuat oleh QC Manager sebelum bahan yang diterima digunakan dalam pembinaan. Seterusnya, bahan yang telah diperiksa akan ditandakan accept dan reject untuk identiti bahan tersebut. Setiap bahan guna habis kimpalan wajib ditempah oleh Purchase Specification Requisition dan ianya akan disediakan oleh Welding Engineer dan disahkan oleh Engineering Manager mengikut standard dan spesifikasi yang telah ditetapkan. Seterusnya, Material Controller akan membuat pemeriksaan pada stok bahan yang ada di dalam syarikat sebelum membuat purchase order. Material Controller akan menyerahkan tugas kepada Purchasing Supervisor untuk membuat purchase order untuk bahan guna habis kimpalan. Bahan dan peralatan yang tidak memenuhi keperluan syarikat atau spesifikasi mempunyai syarat
dalam pemeriksaan bahan dan fabrikasi. Non-conforming material QC engineer akan membuat pemeriksaan pada bahan yang diterima oleh syarikat untuk memastikan sebab-sebab bahan tersebut tidak dapat digunakan. QC engineer akan menandakan hole pada bahan yang reject dan akan menyatakan sebab bahan tersebut tidak diterima oleh syarikat di dalam incoming material inspection report. Engineer akan menghantar dokumen incoming inspection report kepada QC atau QA untuk menyelesaikan masalah bahan yang diterima. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sharifah Batrisya binti saya akan menerangkan seterusnya particular job yang ada dalam pemeriksa kimpalan. Okey, pada bahagian saya akan menerangkan pemeriksaan aktiviti kimpalan. Okey, mari kita tengok apa pekerjaan pemeriksa aktiviti kimpalan ini. Okey, apa yang dilakukan oleh pemeriksaan aktiviti kimpalan? Yang pertama, ia mengkehendaki mengenal pasti dan menjalankan aktiviti pemeriksaan kimpalan tersebut. Seterusnya, ia mestilah mengenal pasti kerja-kerja pemeriksaan dan parameter kimpalan yang dilakukan. Okey, yang ketiga, ia mestilah mengesahkan pembolehan ubah dan parameter kimpalan tersebut. Seterusnya, ia mestilah memeriksa persiapan pra-kimpalan sebelum mereka melakukannya. Seterusnya, ialah mestilah menyemak persiapan pra-kimpalan tersebut. Dan akhir sekali, memeriksa operasi kimpalan dan menyusun rekod pemeriksaan kimpalan. Okey, apakah objektif daripada kerja-kerja yang pemeriksaan aktiviti ini lakukan? Ialah yang pertama, mereka dapat mengenal pasti kerja-kerja pemeriksaan dan parameter kimpalan tersebut. Seterusnya, mereka dapat sahkan pemulihan ubah dan parameter kimpalan. Seterusnya, mereka dapat periksa penyediaan pra-pra kimpalan sebelum mereka melakukan. Okey, seterusnya, mereka dapat periksa operasi kimpalan dan akhir sekali mereka dapat menyusun rekod pemeriksaan aktiviti kimpalan tersebut. Hasil kecekapan pemeriksaan aktiviti kimpalan ini, mereka dapat melakukan aktiviti pemeriksaan dengan menerapkan kaedah dan teknik pemeriksaan sesuai dengan prosedur operasi piawan iaitu SOP dan spesifikasi prosedur kimpalan yang dikenal sebagai WPS. Assalamualaikum, saya Nur Sana binti Herma akan menerangkan mengenai job partikular untuk pemeriksa pos kimpalan. Secara umumnya, tanggungjawab utama bagi pemeriksa pos kimpalan, mereka perlu mengatur dan memantau ujian tanpa musnah NDT, ujian pemusnah DT dan rawatan haba pos kimpalan PWHT selepas kimpalan. Seterusnya, atribut peribadi. Seorang pemeriksa pos kimpalan perlulah mempunyai kejujuran yang tinggi, integriti yang baik, pengetahuan dalam bidang, komunikasi yang baik, kecergasan fizikal dan juga pelihatan yang baik. Seterusnya adalah rangka kerja ataupun objektif dalam rangka kerja yang terbahagi pada 3 iaitu sebelum aktiviti kimpalan, semasa aktiviti kimpalan dan yang ketiga adalah selepas aktiviti kimpalan. Sebelum aktiviti kimpalan, pemeriksa pos kimpalan perlulah mengenal pasti aktiviti pos kimpalan yang diperlukan sebelum aktiviti kimpalan, semasa kimpalan dan selepas kimpalan. Kemudian, pembiasaan dengan dokumen yang berkaitan dengan standard aplikasi oleh PTW dan SOP dari OSHA. Membiasakan diri dengan lukisan dan prosedur atau standard pemeriksaan. Semasa aktiviti kimpalan, pemeriksa pos kimpalan perlu menjadi saksi kimpalan kelayakan ujian untuk prosedur kimpalan dan pengimpai. Kemudian menyelaraskan rawatan haba pos kimpalan, menyelaras ujian tanpa musnah NDT dan ujian pemusnah. Dan yang terakhir adalah memantau ujian tanpa musnah NDT dan aktiviti ujian pemusnah DT berdasarkan standard piawaian SOP yang telah ditetapkan. Selepas aktiviti kimpalan, pemeriksa pos kimpalan perlulah mengaplikasikan keperluan ujian selepas kimpalan untuk mengesahkan integriti kimpalan mengikut kod, piawaian dan SOP. Kemudian memantau aktiviti pembaikan kimpalan serta menyusun laporan aktiviti pemeriksa pos kimpalan. Yang terakhir, hasil kecekapan bagi pemeriksa pos kimpalan, mereka dapat mengenal pasti, memahami dan mengaplikasikan keperluan ujian selepas kimpalan untuk mengesahkan integriti kimpalan mengikut kod, piawaian dan prosedur operasi standard SOP. Sekian sahaja dari saya. Terima kasih. Baiklah, yang terakhir saya akan menerangkan tentang model kompetensi yang telah disadangkan bagi kerjaya sebagai
pemeriksa kimpalan. Terdapat 4 aspek yang telah disyariahkan, iaitu yang pertama adalah mengenai sikap peribadi, yang kedua adalah kepimpinan, yang ketiga adalah kecekapan organisasi dan yang terakhir adalah teknikal. Aspek kepimpinan ini terbahagi kepada 3, iaitu berfikiran strategik, sumber inspirasi dan integriti, kepercayaan dan credibility. Kepimpinan merupakan sikap yang perlu ada dalam menjadi seorang pemimpin yang mempunyai pengetahuan, berkepribadian positif dan mempunyai kemahiran memimpin dengan baik. Dalam kompetensi ini, ia memperlihatkan pengetahuan, kemahiran dan juga kebolehan yang perlu ada oleh pemeriksa kimpalan dalam melaksanakan tugas khusus mengikut sikap dan tanggungjawab yang telah ditugaskan. Kepimpinan juga penting bagi meningkatkan pengurusan organisasi. Contohnya, sebagai pemeriksa kimpalan, perlu berfikiran strategik dalam menguruskan kepelbagaian proses kimpalan dari segi dokumen, aktiviti kimpalan dan tanggungjawab dalam mengatur proses kimpalan. Oleh itu, tanpa pemimpin, proses ini tidak dapat dilakukan dengan baik. Selain itu, seorang pemimpin yang bagus sentiasa dijadikan sumber inspirasi kepada pekerja kerana bijak dalam menguruskan sesuatu perkara. Beralih pula kepada aspek sikap peribadi. Sikap peribadi ini juga terbahagi kepada 3, iaitu semangat berpasukan, berani mengambil risiko dan berfikiran terbuka. Sikap peribadi merupakan sikap yang perlu ada bagi setiap pekerja, terutama dalam semangat berpasukan boleh dilihat dengan cara bekerja di dalam pasukan yang dapat membantu meringankan tugas yang dilakukan sekaligus dapat meningkatkan penghasilan kerja yang lebih baik. Dalam kerjaya kimpalan, kerja berpasukan sangat penting dalam proses mengimpal bagi mendapatkan hasil yang terbaik. Selain itu, ia juga melibatkan sikap yang berani mengambil risiko dalam melaksanakan tugas dan sentiasa berfikiran terbuka terhadap pandangan yang diberikan mengikut hasil kerja. Sikap peribadi juga melibatkan kemahiran dalam memberi maklum balas, kemahiran memahami dan menyelesaikan masalah serta belajar secara berterusan dalam meningkatkan kemahiran. Oleh itu, ia memberikan kemahiran umum yang diperlukan dalam kalangan pemeriksa kimpalan supaya dapat melaksanakan tugas dengan berkesan. Seterusnya adalah dari aspek kecekapan organisasi, iaitu terbahagi kepada 3, iaitu pengurusan projek, kemahiran organisasi dan bekerja dalam kumpulan. Kecekapan organisasi dilihat apabila sesebuah organisasi dapat menggunakan segala sumber yang ada secara optimal untuk menghasilkan keberkesanan dalam pengurusan. Kemahiran organisasi adalah kemahiran yang paling penting yang perlu ada bagi membantu seseorang untuk membuat perancangan, memberi keutamaan dan mencapai matlamat dalam organisasi. Keupayaan ini penting bagi mengekalkan mutu kerja yang baik. Selain itu, kecekapan organisasi juga perlu sentiasa diterapkan dalam kerja berpasukan. Kerana kerjaya dalam sesebuah organisasi bergantung kepada sikap, peranan pekerja dalam berkomunikasi, bekerjasama dalam mengendalikan tugas yang telah diberikan. Kerja dalam pasukan adalah satu bahagian yang paling penting setiap organisasi dalam berkongsi maklumat, memberikan motivasi serta membuat keputusan yang lebih baik. Yang terakhir adalah aspek teknikal. Aspek teknikal ini terbahagi kepada 3, iaitu peraturan OSHA, pengurusan risiko dan pengurusan kecederaan. Aspek teknikal ini merangkumi kemahiran dalam tugas pemeriksa kimpalan, pengetahuan dalam aspek penilaian terhadap kompetensi serbaguna tenaga teknikal, membantu pengurus organisasi dalam merancang untuk mengelakkan kemalangan berlaku dengan menentukan keselamatan yang diperlukan oleh setiap pekerja. Dapat dilihat dari segi pengetahuan dan kebolehan yang ada pada pemeriksa kimpalan dalam melaksanakan tugas-tugas utama. Dalam menentukan keselamatan semasa melakukan kerja, perlulah mengikuti peraturan OSHA. Dengan adanya aspek teknikal seperti ini, dapat mengelakkan pengurusan berisiko dan dapat melakukan penyelenggaraan tempat kerja dengan berterusan, sudah tentu dapat mengurangkan risiko kemalangan semasa melakukan kerja-kerja kimpalan.